Tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah bertemu kita pada malam ini. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik, rezeki, ketenangan jiwa, kebahagiaan untuk dapat sama-sama ilham yang Allah berikan untuk kita berkongsi secara percuma kepada semua trader-trader di luar sana yang meminati teknik BBMA, khususnya dalam melayari perdagangan mata wang asing ataupun short form dia, forex. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, 1741 masih lagi saya agak berasa sedih dan bermacam-macam pendapat bila saya bacakan luar negara, dalam negara. Ada yang kata vaksin ni hanyalah, mana boleh vaksin dicipta dalam masa setengah tahun, ya. Kalau maknanya kalau berjayanya vaksin tu setengah tahun, maksudnya benda tu dah diplan lama. So itu je lah yang kita boleh fikirkan. So apa pun kita jaga diri kita, kita pastikan SOP untuk keluarga kita. Saya tengok ramai yang bercuti dah, ramai sangat bercuti, termasuk dengan saya. Bawa pulang daripada Kelantan dan tersangkut di Raub, cuma saya hanya cepat lebih kurang 1 jam sebelum tanah itu runtuh, air naik setinggi 18 kaki. Alhamdulillah, saya pun tak tahu kenapa saya begitu berani mencuba pada petang tu. Waktu Zuhur tu, saya menempuh 2 tempat banjir yang tinggi dan 1 tempat banjir yang rendah, dan Alhamdulillah saya sampai ke Raub. Dan sampai di Raub, cikgu nak tahu nak jadi apa? Saya diberikan oleh Waze untuk ke Gombak, Bentong ke Gombak Lama. Gombak Lama, okey. Hati tak sedap, saya ikut terus. Okey. Rupa-rupanya jalan yang putus tu dekat Bentong ke Gombak Lama. Allah. Cik, baik saya tak ikut situ. Insting tu. Insting. Itulah tu, nak pergi Gua Musang ke Cameron Highland, patah balik jauh. Saya kata tak apalah, saya cuba Sungai Koyan. Ada yang tapi kereta tak banyak masuk. Ada Sungai Koyan banyak lori dulu. Banyak. Sekarang hari tu tak ada. Oh, okey. Hari tu tak ada. 4 biji depan, 4 biji belakang. Saya cuba juga merentas. Alhamdulillah, yang pertama tu dalam, try. Yang kedua pun dalam lagi. Yang ketiga barulah lega. Masya Allah. Akhirnya sampailah. Janji yang penting saya dapat sampai ke satu Taman Raub Jaya, di mana satu taman perumahan tu Jepam, askar, bomba sedang menyelamatkan, mengeluarkan orang. Chinese lah, taman-taman Chinese ni. Itu satu pengalaman yang sangat mahal bagi saya lah, dan takkan dapat saya lupakan. Okey, baik, kita lupakan pasal tu. Rakan-rakan yang masih lagi tersangkut, dan saya dengar cerita anak beranak lelaki, anak beranak perempuan, and then satu pelajar USIM yang berani melintas, tetapi arus sungai membawa dia ke tepi. Apabila dia cuba membuka pintu, arus membawa dia terus ke dalam kebun dan lemas. Allah. Tu berita yang saya terima. Baik, alhamdulillah kepada yang duduk di sana bercuti. Kalau belum dapat info apa-apa, info banjir, jangan pulang dulu. Sambunglah cuti. Mesti tempat kerja anda faham apa yang bakal berlaku. Baik, alhamdulillah, episod 169 bicara teknikal bersama dengan Cikgu Lan, 5 Januari 2020, Cikgu. Baik, alhamdulillah. Jangan lupa untuk ke channel YouTube kami ctc.fm untuk tahun yang 2020. Abang Boboy kita telah menyusunkan segalanya dengan penuh cantik. So pilih je 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 167 69. Dan jangan lupa subscribe lah. Dan cikgu saya tegur dulu, saya ambil masa. Silakan. Baik, salam sejahtera Cikgu, Pak Su dan juga Boboy dari RV Vignesh. Orang Penang. Yang sentiasa bersama dengan Cikgu dalam grup saya. Okey, dan kita ada Fiz. Assalamualaikum Cikgu, saya nak tanya, berbaloi tak beli XRP?
Adakah soalan sama macam Pak Su ni? Itu kripto tu. Kripto Ah. Baik. Musafir Khan. Assalamualaikum Cikgu Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Su dan juga Bro Boboy. Jambi Indonesia hadir kembali. Masya Allah. Saya suka betul bila ada Orang jauh. rakan-rakan kita jauh kan. Muhammad Ghazali, bawang goreng, sayurnya kangkung. Salam dikirim. Assalamualaikum Pak Su dan semua yang berada di studio. Kangkung dengan studio jauh ni. Itu 2 baris. 2 baris. Okey. Pantun 2 baris. Baik, terima kasih Kesatria Faris yang sentiasa bersama dengan Cikgu Lan ni. Cikgu ni banyak peminat lah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Su dan juga Boboy, semoga dilimpahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik. Semoga tahun ini lebih menyinar daripada tahun-tahun sebelumnya, insya-Allah. Doa kita semua sebenarnya. Amin. Okey, Azlan Hasan, salam Cikgu Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Su dan juga Boboy, saya datang sini hasil dari anak didik cikgu yang share dalam grup WhatsApp. Masih dalam proses pembelajaran mengenai BBMA. Doakan supaya saya dimurahkan rezeki dan dapat menjadi anak murid kepada cikgu satu hari nanti, insya-Allah. Cita-cita anda tinggi, insya-Allah. Kita buat grup lah. Sulaiman Syamsi, anak itik anak angsa, selamat tahun baru kepada cikgu kita. Tak kena je. Boleh lah. Boleh lah ni. Ada A belakang tu. Okey. Saya faham. Luke Joseph Jorah, terbaik first time join live ni. Selama saya tengok di YouTube CTC saja, banyak ilmu BBMA yang saya dapat. Terima kasih banyak cikgu. Sama-sama. Terima kasih DJ Pak Su dan geng-geng CTC sebab wujudnya channel Radio Forex di YouTube. Boy, kena beritahu bos Boboy. Alah, Boboy tengok cerita lah. Okey, setup untuk AUD USD cikgu. InsyaAllah daripada Nyoman Sugiana. AUD USD. Okey. Rakan kita daripada Brunei cikgu. Assalam Cikgu Azlan Pak Su. Semoga sihat selalu. Ni orang yang sentiasi. Assalamualaikum Pak Su, Boboy, cikgu. Semoga dilimpahi rahmat olehnya. Crypto awesome. Ni mungkin dah dapat keuntungan ni. Suhaimi Cik Mat, Assalamualaikum Cikgu Lan dan juga DJ Pak Su. Semoga sihat Sokmo. Orang mana ni orang Kelantan? Kalau Sokmo ni Kelantan lah. Ambo baru klik pada Kelantan. Gedoh, Banjir, Mujur, selamat sapam. Firdaus Muhammad Saleh, salam Cikgu Lan dan Pak Su. Waalaikumsalam. Muhammad Afiq, warna emas punya cerita. Boleh. Semalam cikgu dah bagi detail lah tentang emas cikgu tu kan. Ada saya bagi hint lah sebenarnya. Okey, Nur Azmi Narullah, salam Cikgu Lan, DJ Pak Su, Boboy untuk semua. Terima kasih Nur Azmi. Adib Rahimi Yusof, Assalamualaikum Cikgu, Pak Su dan tim CTC. Selamat tahun baru. Dalam seminggu 2 ini baru saya duk repeat video cikgu yang lepas-lepas di YouTube CTC. Bagus. Daripada episod 13, harapnya dapat kefahaman dari dulu. InsyaAllah. Cikgu duk cakap entry daily #4 hilang volume. Moga makin nampak, insyaAllah. Terima kasih cikgu. InsyaAllah, saya sukanya. Abdul Latif Omar, salam Pak Su, Cikgu Azlan, moga Allah limpahkan rezeki. Amin. Assalamualaikum Cikgu Lan dan juga Pak Su. Kemudian kita ada Astro Izzuan, salam Cikgu Lan, DJ Pak Su dan Boboy. Minta tolong cikgu bagi pencerahan berkenaan dengan XRP. Berbaloi ke kalau kita masih follow atau abaikan disebabkan SEX? Minta pencerahan cikgu. Baik, boleh. Nur Azmi Abdullah, crypto is awesome. Baik, banyak dah crypto ni. Okey, Assalamualaikum cikgu and DJ Pak Su. Selamat tahun baru 2021, semoga berjaya. Goal, mari. Muhammad Hanis, Muhammad Ismail, salam Cikgu Lan dan juga Pak Su, semoga sihat selalu. Terima kasih Firdaus Azimi, salam Pak Su, Cikgu dan Boboy. Okey, Fazli Ilyas, Assalamualaikum Cikgu dan Pak Su. Gol nampaknya nak ke bulan. Minta cikgu komen sikit nanti. Boleh.
Gold dah ada 3 permintaan. Assalamualaikum Cik Gulan. Waalaikumsalam. Dana bagi DJ dan abang DJ malam ni lebih share gold, InsyaAllah. Muhammad Asri Kamil, salam cikgu, salam Pak Su hadir. Tak ada yang kongsi pun. Okey, SRP mantap, belilah. Jangan tak beli, simpan 3S 3S. Sabar. Okey. Orang trader ni dikenal lah bahasa-bahasa tu ya. Syukur Muhammad, Assalamualaikum dan selamat tahun baru buat Cikgu Ulan dan Pak Su, semoga terus sukses di tahun 2021. Terima kasih. Upin Trader, salam daripada Kulai Johor. Khatijah Gobel, salam Cikgu dan juga Pak Su. Orang kucing. Gofi, hello Naim Bunga, salam Cikgu. Gol nak ke bulan. Gol nak ke bulan ke Cikgu? Pertanyaan. Khalidah Gobel, jangan lupa Cikgu Ulan set nak beli kripto. View biar Luno. Boleh. Nazirul Imran, Assalamualaikum Cikgu dan Pak Su. Mudah-mudahan ada input yang baik malam ni, InsyaAllah sentiasa. InsyaAllah. Justinis Harry, cap jempol. Ada lagi? Okey. Setakat tu je lah. Yang tahu tu? Yang tahu. Ya Allah. Okey. Sekejap, seminit tu promo. Okay. Kalau kebiasaannya tuan-tuan dan puan-puan, boy punya kecil, tapi hari ni saya punya besar. Atas permintaan insan-insan tersayang, tengok tuan-tuan, Yong Taufu Anur daripada Azran Aziz. Nampak tak? Nampak nampak. Okey. Dan alhamdulillah seperti biasa, Yong Taufu ini datangnya dengan, sekejap saya tunjukkan. Okey, semua ada. Kalau nak pergi di tempatnya, Petronas Prima Saujana Kajang, dia boleh letakkan sayur kangkung. Okey, cara nak menggunakannya senang. Letak kuah hitam, kemudian kuah merah, tabur kacang, bismillah, ambil sudu, gaul. Saya tak boleh mukbang, nanti saya tak boleh bercakap. Okey, ni saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang amat sangat. Dan sekarang ini saya sendiri mengambil tempahan, sebab keenakan. Macam marah aja boy. Tahulah dapat satu. Kerana dapat permintaan apabila saya bawa balik, dan akhirnya dapat tempahan demi tempahan. Alhamdulillah. Dan mungkin kemungkinan besar lah, mungkin saya akan buka satu franchise yang Taufu Anur dekat area Sepang. Okey, baik, terima kasih Azran Aziz, Yong Taufu Anur. Rasa terbaik. Dan setiap kali saya bawa pulang, saya berikan, saya bagi rasa, saya bagi rasa supaya mereka tahu apa yang selalu saya on air. Dia kata, Pak Su ni asyik buat ni hari Selasa, ada sebab. Okey, terima kasih Azran dan cikgu. Kita dah ambil masa cikgu 10 minit dah. M Trading. Oh ya, okey. Terima kasih kerana mempelawa saya makan boy. Terima kasih, perut saya pun okey. Okey, dan jangan lupa segmen untuk hari ini dikuasakan oleh, ni nampak ni, M Trading. So yang belum ada akaun dengan M Trading, jangan malu-malu, jangan segan-segan, terus tekan link yang ada dekat sini. So apa yang menariknya, kepantasan withdraw deposit spread yang rendah. So bila nampak ada link kat situ, just tekan saja. So cubalah anda bersama dengan M Trading, insya-Allah anda akan berpuas hati, kerana M Trading telah menyediakan banyak-banyak perkara yang baik untuk para klien. So dah selesai semua tu. Tajaan apa lagi? Tak ada
Baik, alhamdulillah. Silakan cikgu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subowo dan juga warga kerja CDC.FM. Alhamdulillah tuan-tuan, minggu ni minggu yang ke-169. Ya. Wow, subhanallah. Dan selamat tahun baru 2021. Ini merupakan segmen yang pertama untuk 2021. Gerbang 2021 telah mula dipalu. Bersusun azam baru, usah dilupa yang lalu. Lambatkan USD, bulan lepas dah dapat restu. Anda dah bersedia nak menatang USD yang beribu. USD yang beribu Ini tandanya ada peluang untuk anda-anda di luar sana untuk menikmati pip-pip yang menarik. Sebab saya dah nyatakan tuan-tuan, saya dalam pantun saya letak perkataan lambatkan USD. Lambatkan USD. Maksudnya banyak USD yang akan berada di pasaran. Kenapa? Mari kita mulakan. Okey tuan-tuan. Salam semua. Salam manis, salam sayang kepada semua sekali yang berada di luar sana. Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Sebab saya pun dah tua tuan-tuan, umur 50 ni. Yang berada di mana saja, yang dekat yang jauh. Moga malam ni tuan-tuan tak banyak, sedikit pun insya-Allah apa yang kita kongsikan dapat memberikan manfaat pada semua. Okey? Amin. Alright. So apa yang tuan-tuan yang saya katakan lambatkan USD tuan-tuan, sebab ini adalah kunci utama yang menggerakkan market satu dunia, terutamanya dalam pasaran saham, pasaran komoditi, pasaran yang sememangnya ada mengena dengan USD. Okey, kalau tuan-tuan lihat di depan ni tuan-tuan, di PC masing-masing, di depan tuan-tuan akan nampak bahawa 900 juta fund telah pun direstu. Itu saya guna perkataan lambatkan USD, bulan lepas telah mendapat restu. Bermaksud telah pun diluluskan sebanyak 900 bilion dolar Amerika. Atau tuan-tuan kalau kita darabkan 4, 9 darab 4 berapa Pasu? 9 darab 4 36. Jadi 3.6 trilion RM nak masuk dalam market. Tuan-tuan, banyak tu. Banyak. Sebab itulah kita nampak sekarang, tadi ada yang nampak kita pasal kripto, ada cakap pasal gold, ada cakap pasal AUD USD tuan-tuan. Apa sahaja instrumen yang ada kena-mengena dengan USD tuan-tuan, memang mantap. Macam saya tahu dah, memang saya menunggu saat dan ketika ni, sebab tuan-tuan nak menunggu 900 bilion ni tuan-tuan, rezeki dia datang selepas kena pandemik COVID-19. Kalau tak ada COVID-19, dia tak keluar 900 bilion ni. Jadi tuan-tuan, di sebalik musibah ada rahmat. Jadi tuan-tuan, apa tuan-tuan kena buat? Bagi sesiapa yang dah follow apa yang saya dah kongsikan sebelum ni, kita memang sama-sama menunggu benda ni. Kita mencari apakah fundamental yang kuat, apakah ni sentimen yang kuat menyatakan bahawa yang USD pada 2021 macam ceramah pula, memang dijangka akan terus jatuh dan terus jatuh. Bila USD jatuh tuan-tuan, apa yang kita harap, yang kita jangkakan, besi kuning, emas, perak terbang, AU terbang, EU terbang, dunia kripto terbang insya-Allah. Jadi kita nampak pergerakan besar, kita nampak apa yang berlaku. Itu juga tuan-tuan yang saya kongsikan. Macam siang tadi saya bertemu dengan kawan lama, bukan kawan lama lah, orang yang selalu saya jumpa sebulan sekali, yang selalu tolong saya untuk nak meregangkan urat-urat kat badan ni. Saya dah kenal lebih 10 tahun. Dia itu orang OKU, cacat pediah mata. Saya dah kenal dia lebih 10 tahun. Saya cerita kat dia ulang dan ulang, emas perak. Okey tuan-tuan, so saya mulakan malam ni insya-Allah tuan-tuan dengan kripto. Okey, sedikit tuan-tuan apa yang saya nyatakan. Alright, kalau kita lihat tuan-tuan, saya rasa ramai yang tahu bahawa kripto di Malaysia ni tuan-tuan, yang telah pun diluluskan oleh pihak Kerajaan Malaysia melalui Security Commission. Ada 3 company yang diberi license, dipanggil regulated. Perkataan dia adalah regulated.
Banyak yang berdaftar di bank negara, tetapi hanya 3 company yang regulated, yang dipantau, yang mana dijamin, yang mana kita tak risau nak meletakkan jumlah wang yang besar, adalah dalam 3 company, iaitu yang saya tahu tuan-tuan kenal, Luno. Kedua, Tokenize, dan ketiga adalah Synergy. Saya personally, saya ada account di Luno secara aktif, dan saya ada account di Tokenize dan trade juga secara aktif. Dan tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan ni tuan-tuan, yang tuan-tuan bertrade, trade ataupun invest. Ada kata apa beza trade dan invest? Tuan-tuan, trade ni adalah, saya boleh katakan tuan-tuan mencari peluang untuk entry, katakan buy dan buy dalam masa yang singkat. Mungkin buy hari ni, minggu depan tutup, make profit. Mungkin dalam mingguan, harian sukalah, mungkin dalam mingguan. Tetapi kalau investor, dia lebih kepada masuk katakan hari ni, dia tunggu mungkin hujung tahun. Mana dia tutup mata, dia tinggal. Tapi trader, saya lah trader, saya mengambil peluang yang ada setiap kali market memberikan entry yang manis. Okey. Apa yang tuan-tuan yang kita nampak dalam market tuan-tuan, saya nak kongsikan di sini adalah saya lebih fokus kepada 3, Bitcoin, Ethereum dengan Litecoin. Saya nak respon sedikit. Ilmu saya tak banyak tuan-tuan, dari apa yang saya dah tengok daripada video-video dan update-update terkini tentang XRP. Okey, Pak Su, XRP. Kalau nak tengok chart tuan-tuan, ini adalah chart XRP. XRP adalah produk dia, company-nya adalah Ripple. Pak Su, company ini yang ada XRP ni telah pun disaman oleh Security Commission di US, menyebabkan dia jatuh, dia tak naik tuan sampai sekarang. Ramai yang duk fikir bila lah dia nak naik. Macam ni tuan-tuan. Dari segi company, Ripple ni dia memang bertapak di US. Dan perlu diingat, lebih daripada 90% daripada customer Ripple ni adalah di luar US. Right. So, dan pihak XRP tidak ada sebarang masalah pun kalau mereka nak memindahkan bisnes dia orang daripada US keluar dari US. Contoh, dia ada mention mungkin nak pergi ke Singapura. Contoh dia dah bagi, ada beberapa negara dia boleh pergi, tapi sebab dia kalau dia nak bertapak di US, jadi secara fundamentalnya dia tak ada masalah pun. Sebab tuan-tuan, isu yang ada sekarang adalah Security Commission di US mengatakan XRP ini adalah security, bukannya currency. Banyak isu kat situ lah. Itu yang nak disettlekan. Jadi disebabkan isu macam ni, harganya kita nampak jatuh dan sekarang dalam keadaan sideways. Bila nak naik? Wallahu a'lam. Memang kita tak tahu tuan-tuan, sebab ramai menunggu apakah yang berlaku apabila ia disaman. Tuan-tuan, proses ini mengambil masa biasanya bertahun. Jadi saya personally setup dari segi teknikal tuan-tuan, memang XRP sekarang berada di setup yang terendah di monthly. Memang tempat buy untuk bulan ni. Sangat cantik. Tapi kita kena ingat, selagi isu sama ni tak selesai, nasib ataupun apa yang berlaku tuan-tuan XRP ni, kalau kita lihat contohnya, Pasu, sebagai contoh lah, kita lihat di sini macam ni, dia boleh sideways ni berbulan-bulan. Sampai kita bosan tengok. Dulu tuan-tuan, saya adalah salah seorang yang memang suka XRP, tapi disebabkan isu ni, apa saya buat? Saya tarik handbrake, saya withdraw saya pada saya punya XRP. Saya mula mencari, ada 3 lagi kita punya peluang. Saya mencari mana-mana market yang aktif. Memang ramai pergi ke XRP Pak Su sebab harga dia murah. Okay. Tapi tuan-tuan, kalau harga dia murah tetapi dia tidak aktif pun no point. Jadi saya mencari market yang aktif. Disebabkan yang berada di Malaysia, saya katakan tadi, dia ada 4. Dia ada 4, iaitu Bitcoin, Ethereum dan Litecoin berserta dengan XRP. Since XRP sekarang dalam keadaan yang dilema, so saya tinggalkan untuk sementara. Saya mesti monitor, tapi saya keluar dulu daripada XRP dan saya mencari peluang dengan 3 nama ni, iaitu Bitcoin, Ethereum dan juga Litecoin. Jadi ini adalah 3 tu tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan nampak, kalau Pak Su nampak,
dia punya naik lepas tu mencanak-canak Bitcoin. Ethereum dia pun naik mencanak-canak. Dan tuan-tuan, pergerakan Bitcoin, Ethereum dan Litecoin tuan-tuan memang boleh menghasilkan profit. Walaupun harga dia mahal, tetapi dia aktif. Dia aktif tuan-tuan. Okey. Saya nak nyatakan kat sini, bagi orang yang mungkin pertama kali mendengar kripto di Malaysia, Luno, okey. Sebab tuan-tuan, Luno adalah platform yang sangat popular. Sebelum ia diberi license atau regulated, dia telah pun berada di pasaran. Saya telah menggunakan Luno semenjak 2017. Pada ketika itu belum lagi ada regulated. Jadi saya guna, dan pada tu since tak regulated, saya pun macam berat hatilah. Lepas tu bila kita bercakap dengan suatu platform yang regulated, kita yakin dengan benda tu regulated. Jadi kita berani meletakkan jumlah yang besar. Sebab anything happen, benda tu dijamin. Ada orang yang memantau. Kerajaan mana Security Commission memantau. Tetapi bagi mana-mana platform lain yang juga beroperasi seperti biasa tapi tidak dipantau atau not regulated, bezanya adalah hati kita was-was. Kalau aku letak 100 mungkin berani. Saya personally tuan-tuan, kalau nak letak ribu-ribu pun duk risau. Tapi bila ada platform yang mana dipantau oleh Kerajaan Malaysia dan dijamin, kalau nanti berlaku, kita boleh cari orang tu, company tu, saya lebih yakin lah. Itu yang sekarang, dulu saya letak ada satu tempat yang lain, sekarang saya dump semuanya, letak kat Luno dan juga tokenize. Saya buat dua macam tu. Itu yang saya buat berdasarkan maklumat yang situlah. Dan hingga sekarang Pak Su, okay, itu satu lagi dari segi harga. Pak Su tengok di sini, harga Bitcoin sekarang tuan-tuan, ni tuan-tuan nampak di depan ni, 129,051 ringgit. Harga Ethereum sekarang ni 4,200. Ripple, ni yang suka cari 97 sen, tapi dia macam tak aktif. Wah, nunggu tak bergerak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah letak ke Ethereum dalam minggu ni dan minggu lepas, memang dah boleh buat duit dah. Litecoin 632. Okey tuan-tuan, orang bertanya saya, agak-agak berapa jauh dia nak pergi? Tuan-tuan, saya pun mempunyai soalan yang sama. Apa saya buat tuan-tuan? Kalau saya nak tanya ramai orang, maklumat yang dapat tu memang susah. Jadi apa yang saya buat, saya spend masa saya hari-hari, pagi, petang, malam, saya tengok video-video yang ada kena-mengena dengan kripto ni di YouTube. Banyak. Jadi kita kena filter lah. Bila kita tengok selalu tuan-tuan, hari-hari tengok pas sudah seminggu, akan ada terjumpa 1-2 video yang memberi kita maklumat yang meyakinkan. Okey. Saya nak tunjuk Pak Su. Ada satu sekarang Pak Su, harga Bitcoin kalau ikut tuan-tuan based on yang sekarang ni, kita nampak RM129. Yep. Okey. Dan orang bertanya, berapa jauh dia boleh pergi? Kalau kita lihat tuan-tuan, harga dia 129,000 based on sekarang, harga semasa. Yang mana kalau kita pergi kepada coin market tuan-tuan, Bitcoin dia mempunyai market capital sebanyak 587 bilion. Jadi bila kita nak menjangkakan daripada market cap 587 bilion berapa jauh atau ke mana dia nak pergi, kita mesti menggunakan suatu ukuran yang lebih kuat pada dia. Dan tuan-tuan, antara cara yang saya baca, saya dengar yang alasan yang kuat adalah dia menggunakan ukuran kekuatan untuk market capital bagi gold. Dan kalau tuan-tuan kita rujuk, market capital gold adalah sekitar 10 trilion USD. Jadi Pak Su, kalau kita gunakan ni sebagai kita punya jajaran, kita punya rujukan, kita punya jangkaan bahawa target untuk Bitcoin adalah untuk mencapai 10 trilion market cap. Tuan-tuan, Pak Su, sekarang ni baru 587. Okey. Jadi kalau kita gunakan calculation di sini tuan-tuan, target kita adalah 10 trilion. Sekarang baru 580. Kalau kita lihat di sini, harga dia sekitar saya rujuk balik ke tuan-tuan. Okey. Di sini 129, 129. Okey. Tuan, tu dia punya harga dan juga dia punya market cap tadi, sekejap saya cucuk bajet, adalah 587. Okey, 587. Jadi Pak Su,
557 adalah 587 bilion, bermaksud 0.587 trilion. Jadi dengan nisbah ni tuan-tuan, apa saya buat adalah kita nak dapat nisbah ni 10 trilion dibahagikan dengan 0.587, lepas tu kita dapat 17. 17 tu tuan bermaksud gandaan dia adalah daripada nilai sekarang Pak Su, dia boleh naik 17 kali untuk mencapai market capital goal. Jadi sekarang ni tuan-tuan, harga dia 129,000, 190,000, yang mana kalau kita darabkan dengan 17 tuan-tuan, maka kita akan dapat jangkaan tertingginya adalah Pak Su, banyak tu Pak Su, Banyak. berapa? 2 juta. Nampak macam tak logik kan tuan-tuan? Memang kita nampak macam tak logik. Kenapa macam tak logik? Sebab tahun 2012 tuan-tuan, harga Bitcoin $10. Hari ni harga Bitcoin berapa? Dah $31,000. Tak masuk di akal. Jadi tuan-tuan, anything can happen. Dan disebabkan itu telah berlaku tuan-tuan, tak mustahil jumlah ni juga akan berlaku. Tetapi kita tak tahu bila. Jadi apa yang kita buat adalah untuk jangka panjang, kita dah nampak itu dia punya jangkaan dia. Jadi kita bergerak daripada apa yang kita ada sekarang. Jadi tuan-tuan, bila dah nampak macam ni, sekarang kita pergi kepada chart. Tu untuk kita punya jangkaan untuk paling jauh. Bila wallahu alam. Yang kita tahu tahun ni tuan-tuan, sememangnya USD dalam keadaan lemah, dan kita jangkakan banyak market akan meroket, termasuk insya-Allah Bitcoin. Jadi kalau kita rujuk tuan-tuan kepada Bitcoin, kita pergi kepada chart dia tuan-tuan. Alright. Kalau kita tengok di sini, ini adalah Bitcoin. Lepas tu oh lemah. Marvelous. Okay. Right. Kalau kita lihat di weekly candle lepas tu dia macam roket dah. Ni. Dia naik. Bobo tengah tunggu bila dia nak jatuh. Dia nak beli. Tapi tak jatuh. Saya nak tunjukkan tuan-tuan. Boy nak beli boy. Tuan-tuan, apabila market sedang naik dan naik, kita duk mencari manalah aku nak entry. Tuan-tuan, bila market yang tegak macam ni, dulu saya macam tu juga tuan-tuan. Saya tak tahu macam mana saya tengok, macam mana saya nak dapatkan entry. Saya duk pening kepala. Tapi tuan-tuan, ada caranya. Untuk kita nak mendapatkan entry, walaupun dia tegak meroket, ada caranya. Okey. Saya besarkan kotak ni untuk tuan-tuan lebih jelas. Lebih jelas. Dan Pak Su pun boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, saya besarkan Pak Su. Kalau kita lihat candle ni, kita nampak dia naik. Mana pula aku nak entry? Tuan-tuan, ini adalah candle weekly. Ini ilmu BBMA. Bagaimana dengan ilmu BBMA kita dapat menentukan di manakah tempat terbaik untuk kita nak entry buy. Kita tahu dia naik, tapi kita tak tahu kat mana aku nak masuk ni. Kat mana? Takkan main sembrono saja kan? Betul. Jadi tuan-tuan, apa Pak Su kita boleh buat? Kita dah nampak uptrend. Memang kuat uptrend. Ini weekly tuan-tuan. Kecilkan kepada daily time frame. Tuan-tuan, saya kecilkan. Jadi tuan-tuan, Pak Su, kalau saya kecilkan, Pak Su dan tuan-tuan semua akan nampak. Nampak tak ni? Garisan EMA 50 Pak Su, dia keluar di luar low BB. Tuan-tuan, ini tanda awal dia. Apakah maksud di sini? Ini maksud dia tuan-tuan, tempat untuk kita nak masuk entry, untuk kita nak buy. Tetapi ia berlaku di daily. Kekerapan untuk ini berlaku di daily tuan-tuan, dia bukan setiap hari, dia bukan setiap minggu. Dia hanya boleh muncul kebiasaannya sebulan sekali saja. Itu sebab tuan-tuan, the moment bulan 12 dia keluar, dia punya pacak memang kau-kau. Jadi tuan-tuan, dalam perjalanan ni, takkan nak tunggu sebulan sekali, bosan kan? Boleh. Apabila tuan-tuan bentuk ini berlaku, iaitu EMA 50 berada di luar low BB di daily tuan-tuan, bermaksud pada ketika ini di weekly berlaku setup re-entry buy. Tetapi tuan-tuan, kalau kita rujuk weekly, kita tak nampak. Sebab dia terlalu kuat, kita tak nampak. Bila daripada weekly tuan-tuan, sebab satu weekly ada 5 daily, kita kecilkan kepada daily, baru kita nampak setup ni dah ada, inilah tempat kita buy.
Bagi sesiapa yang entry atau buy dengan menggunakan akaun-akaun di Luno atau Tokenize atau Synergy yang sememangnya tidak ada leverage, tuan-tuan, tak risau sebab ni akaun tak MC. Tetapi bagi tuan-tuan yang trade guna CFD, tu kena hati-hatilah, sebab kalau buat tuan-tuan buat luar gajah, sebelum dia naik tuan-tuan boleh MC. Jadi kena hati-hati dengan volume masing-masing. Jadi untuk kita nak dapatkan entry dengan lebih kerap dan yang masih kuat, jadi kita kena ambil sekurang-kurangnya re-entry di daily. Tuan-tuan, bila tuan-tuan nampak MA50 di bawah low BB di daily, maksudnya ni re-entry buy di weekly. Jadi bagaimana kita nak nampak atau kita nak dapatkan re-entry buy di daily? Tuan-tuan, kita kecilkan time frame daripada daily kepada H4. Tuan-tuan akan nampak bentuk yang sama akan muncul. Sekarang saya buka, jeng-jeng. Okey, lepas tu boleh nampak, tuan-tuan nampak MA50 terkeluar. Dia luar low BB 1, nampak 2, dan sekarang ni tuan-tuan sedang keluar, nampak yang ketiga. Itulah entry dia, tuan-tuan. Maksudnya apabila di H4 tuan-tuan nampak MA50 berada di luar low BB, itulah tanda-tanda yang market sedang membuat retracement. Disebabkan market ni kuat sangat, tuan-tuan, retrace dia bukan ke bawah, dia sideways. Jadi inilah peluang untuk kita naik entry. Sebab apabila MA50 berada di luar low BB di H4, tuan-tuan, di daily adalah re-entry buy. Ni momentum re-entry. Nampak? Ni momentum re-entry. Tuan-tuan, ini momentum, ni re-entry. Jadi sememangnya, tuan-tuan, untuk Bitcoin, dia dah zone-zone untuk buy tu dia dah ada. Dan bagi trader yang menggunakan CFD, dia kena lebih tepat, sebab dia bermain dengan risiko yang tinggi. Sebab apa, tuan-tuan? Bagi trader menggunakan CFD, leverage dia besar. Ada satu 50, ada satu yang lebih pada 50. Jadi tuan-tuan kena pastikan apa yang saya cadangkan adalah entry tuan-tuan, ni cadangan saya. Zone untuk tuan-tuan entry adalah di antara mid BB dengan low BB di H4. Itulah zone yang terbaik untuk tuan-tuan masuk kalau untuk CFD. Kalau untuk yang tidak ada leverage, tuan-tuan boleh masuk instant. Bercakap pasal instant, ada soalan yang saya terima, bang, saya trade kat Luno, ni spesifik kat Luno tapi mahal lah dia punya fee. Dan saya dah nyatakan sebenarnya, tuan-tuan, kalau saya buka kiraan ni, tuan-tuan, ni sebagai contoh saya dah nyatakan lah. Ini contoh di Luno. Fee dia, tuan-tuan, lepas setiap transaksi adalah 2%. Memang besar, Basu. Setiap transaksi 2%. Tetapi ini adalah transaksi jikalau kita masuk market secara instant. Maksudnya, okey, katakan harga sekarang, contohnya harga Ethereum 4,000, kita nampak 4,000, kita terus tekan 4,000, kita terus masuk 4,000, kita dapat harga 4,000, tuan-tuan, dengan instant kita akan di-charge dengan fee 2% untuk 4,000. Contoh ni, Basu, katakan kita beli 4,000 ni untuk Ethereum, contoh harga Ethereum, tuan-tuan beli pada 4,000, katakanlah sampai 5,000 tuan-tuan nak jual. Kasar ni, tuan-tuan untung 1,000. Ini bukan bersih. Sebab daripada 4,000 ni, tuan-tuan kena charge atau fee 2%. 2% daripada 4,000 adalah RM80. Bermaksud untuk tuan-tuan beli pada nilai RM4,000, katakan untuk Ethereum, tuan-tuan kena bayar, kena ada 4,000 campur dengan RM80. Jumlah tuan-tuan kena bayar adalah RM4,080. Dan ketika tuan-tuan jual pada harga RM5,000, RM5,000 tu pun dia ada fee 2%. Jadi RM5,000, 2% daripada RM5,000 adalah RM100, tuan-tuan. Bermaksud, tuan-tuan, total ni, tuan-tuan, walaupun tuan-tuan untung RM1,000, tetapi total fee yang dikenakan, tuan-tuan, adalah RM180. Jadi RM1,000 tolak RM180, bakinya cuma RM820. Tu kena ingat. Bermaksud daripada modal 4,000 dapat bersih 820, tuan-tuan profit sebanyak 20.5%. Okey. Tetapi bagi orang yang tak pernah mencuba, dia tak tahu sebab tu. Saya pun semua tuan tak tahu. Apabila saya mencuba dan saya cek rupanya, tuan-tuan,
kita boleh dapat fee yang rendah. 2% sangat tinggi Basu. Ini adalah 0.45%. Syaratnya adalah tuan-tuan kena entry dengan pending order. Bagi siapa dah biasa trade, buy stop, buy limit, sell stop, sell limit. Mana kita booking price. Bila kita booking price, fee-nya tuan-tuan hanya 0.45%. Banyak beza. Jadi kalau saya lihat jumlah yang sama tuan-tuan pending, katakan harga Ethereum 3,900, tuan-tuan pending order dekat 4,000, saya nak beli pada harga 4,000, tuan-tuan fee ni cuma 0.45%. Tadi kena bayar RM80, sekarang tuan-tuan Basu cuma bayar RM18 saja. Dan jikalau nak jual pada harga RM5,000, kalau tadi kita kena bayar fee RM100, ini tuan-tuan kita kena bayar RM22.50 saja. Dan secara total, untung RM1,000, fee kena bayar RM40.50 dan kita dapat net RM959.50. Jadi profit dia tuan-tuan almost 24%. Jadi beza dia tuan-tuan dari segi percentage lebih kurang dalam 3.5%. Dan beza tuan-tuan, ini baru RM4,000. Bagi orang yang membuat jualan belian di Luno atau di tokenize kan, tuan-tuan, dia akan meletakkan jumlah yang lagi besar. Jadi again, bagi sesiapa yang nakkan fee yang rendah, ini yang saya buat. Saya tengok harga market, saya target dia nak naik tuan-tuan. Okey, saya buy stop contohnya. Saya susun buy stop. Okey. Jadi bila dapat fee dia tuan-tuan 0.45%. Paling tinggi saya pernah tengok ada yang dapat 0.5. So di antara 0.45 kepada 0.5. So anggaran macam itulah. Tapi kita dapat save a lot. Terutama kalau tuan-tuan letak jumlah modal 10,000 ke atas. Terasa tuan-tuan. Terasa. Jadi ini satu perkongsian lah yang saya nak beritahu sebab ramai yang bertanya. Alright? Okay. So berbalik kepada analisa, tuan-tuan lihat sekarang Bitcoin DH4, tuan-tuan nampak sekarang bahawa garisan EMA 50 berada di luar low BB. Seperti macam ni tuan-tuan. Jadi maknanya saya menunggu untuk peluang untuk naik, sebab setup besar ni tuan-tuan adalah setup re-entry buy di daily. Dah ada dah. Jadi kita menunggu peluang dia untuk naik. Dan tuan-tuan, bila dia terus naik dan naik, jangan lupa nanti tuan-tuan, apabila di daily garisan EMA 50 dengan lobby dah mula mendekati, itu tandanya nak muncul pula re-entry di weekly di time lebih besar, sebab dia nak muncul macam ni. Bila tuan-tuan, bila muncul macam ni di daily, bermaksud dia punya retrace pun lama, tapi kemudian kalau dia naik macam ni tuan-tuan, dia naik memang jauh. Bayangkanlah di sini dia naik daripada sekitar harga 18,000, dia naik hampir 35,000 tuan-tuan. Hampir 100% dia naik dengan setup weekly. Ini cara kalau kita nak detect menggunakan garisan-garisan dalam ilmu BBMA Tuan Umar Ali. Itu sebab saya suka benda ni. Dia nampak benda tu jelas. Kita kecilkan time frame. Yang saya suggest, tuan-tuan gunakan daily, gunakan H4. Kalau katakan boleh tak kuasa gunakan H1? Boleh, tapi tuan-tuan bila guna H1, dia lagi banyak kelang kabut. Kita dah sebut salah sebab market terlalu volatile. Gunakan 4 jam dan daily, insya-Allah tuan-tuan dapat bertahan. Okay, so roughly itu untuk sedikit kripto, dan saya nak lompat terus kepada gold. Saya tahu ramai yang berminat tentang gold. Alright tuan-tuan, gold, saya rasa tuan-tuan pun yang gunakan BBA pun dah nampak apa yang gold sedang lakukan sekarang. Dan sememangnya saya dah ada kongsikan sebelum ni, cuma saya nak menunggu satu signal yang kuat. Tuan-tuan, bila signal kuat, nak layer pun confident. Kalau sebelum tuan-tuan bila layer tu, kau ni nak naik, nak itu, nak naik, nak jatuh. Tuan-tuan, jadi bila kita rujuk kepada bursa kuning ataupun gold, okay, saya suka sangat ni tuan-tuan. Okay, saya buka time frame besar dulu. Okay, sebentar, saya buka time frame besar. Right. Okay, bila sebentar tuan-tuan, saya gunakan gold di sini. Okay, gold dah ada. Alright, kalau kita lihat tuan-tuan, di daily telah pun muncul satu candle, confirm muncul bacaan momentum buy. Ini yang saya nak. Okay, momentum buy
yang mana top BB dia kembang. Ni pun tuan-tuan momentum buy, tetapi BB dia flat. Tapi ni tuan-tuan momentum buy, BB dia kembang. Maksudnya dia ada kekuatan untuk nak naik. Okey, dan bila ada macam momentum buy, ia akan ada re-entry buy. Okey tuan-tuan, re-entry buy di daily mampu untuk berlaku dengan adanya minima 5 candle. Jadi jikalau satu candle daily sehari, 2 candle daily 2 hari, 3 candle daily 3 hari, 4 candle daily 4 hari, dan 5 candle daily tuan-tuan 5 hari. Jadi apa yang tuan-tuan nampak di sini adalah momentum buy. Kita menunggu untuk set up re-entry buy dalam kiraan minimal 5 candle. Bermaksud hari ini hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat 3 candle. Dan insya-Allah kita jangkakan minggu depan akan muncul satu setup yang dinamakan re-entry buy di daily. Itu yang saya tunggu. Dan tuan-tuan, momentum buy di daily ni tuan-tuan menyatakan bahawa apa? Bahawa perjalanan untuk monthly, tuan-tuan kita sekejap tuan-tuan. Saya besarkan ni. Okey. Kita tengok. Di monthly Bazu ada bacaan momentum buy. Nampak tak bentuk dia sama macam Bitcoin tadi? Yep. Cuma time frame berbeza. Itu sebab tuan-tuan, dalam ilmu BBMA ni saya tak kisah gold ke, Bitcoin ke, tapi candle ni bacaan ni sama je. Yang best lagi Bitcoin tuan-tuan, dia running 24 jam 7 hari. Tak berhenti langsung. Gold ni berhenti juga. So, di monthly tuan-tuan, kita nampak ini bacaan momentum buy. Dan tahu ini adalah re-entry buy. Dan yang validkan re-entry buy di daily adalah momentum buy di day. Yang validkan re-entry buy di monthly adalah momentum buy di daily. Kita pergi jadi tuan-tuan. Dan kita nampak sekejap dan kita nampak bahawa telah pun muncul bacaan momentum buy. Saya pun lega. Alhamdulillah. Top BB pun dah kembang tuan-tuan. Low BB pun dah kembang ke bawah. Tu maknanya dia beritahu, insya-Allah aku nak terbang ni. Dalam BBB tuan-tuan, candle momentum bukan tempat untuk nak buy. Betul. Candle momentum beritahu candle momentum adalah signal. Signal beritahu apabila muncul momentum buy akan muncul setup. Momentum buy ni tuan-tuan adalah signal, bukan tempat entry buy. Selepas ada momentum buy akan ada re-entry buy. Re-entry buy itu adalah setup. Setup adalah tempat di mana kita entry. Macam ni kita nampak ni tuan-tuan. Ni. Ini arah kukuh buy, bukan tempat buy. Ini adalah signal. Tempat buy adalah re-entry. Ni re-entry buy. Ni arah kukuh buy, re-entry buy, arah kukuh buy, re-entry buy, momentum buy. Okey, tuan-tuan, momentum bila muncul dia akan meneruskan perjalanan trend. Kalau tak ada momentum, tidak. Tapi ni syarat, momentum ni dah BB kembang. Kalau momentum ni tuan-tuan, BB tak kembang ni, turun balik. Tu kena ingat. So sekarang, tu kena kenal momentum BB kembang. Kalau momentum BB flat, dia tak pergi. Okey. So sekarang apa yang kita nak buat tuan-tuan? Kita menunggu untuk dia jatuh. Untuk bacaan pergerakan daripada momentum untuk jatuh ke 5-10 low di daily, yang akan validkannya adalah momentum sell di H1. Pergi ke H1. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan nampak? Belum lagi ada. Tetapi jikalau muncul bacaan momentum sell di H1, bermaksud kita boleh jangkakan untuk jatuhan dia mencari apa? Mencari EMA 50 di 4 jam, yang mana tuan-tuan apabila kena jatuh sebenarnya kita akan nampak low BB di H4 tuan-tuan akan naik dan naik apabila kena jatuh dan kita menunggu untuk pertemuan di antara low dan EMA, dan jangkaannya adalah untuk EMA 50 berada di luar low BB. Ketika itu tuan-tuan, itu tanda-tanda zone untuk market hilang volume buy di H4 atau re-entry buy di daily. Dan yang akan validkan re-entry buy di daily tuan-tuan adalah nanti momentum buy day tuan. Nampak tak? Baca BBB, dia dah bagi kita perjalanan. Dia dah bagi kita apa yang mungkin berlaku, apa yang akan validkan perjalanan tu. Tinggal kita kena sabar.
SSS, kita kena sabar tuan-tuan. Sabar macam cikgu kita beritahu, cikgu Omar. Sabar. Kalau tak sabar susah jadinya. Jadi apa yang saya nak buat tuan-tuan, saya nak menunggu untuk re-entry buy. Ada yang bertanya, bang, kalau kita dah tahu yang mana jangkaan dia nak jatuh mencari 5-10 lu, boleh tak kita sell? Tuan-tuan, jawapannya boleh. Tapi kena ingat, boleh itu bermaksud kawasan ni bukan trend, ini adalah retrace. Tuan-tuan, bila kita retrace, kalau nak masuk, cadangan saya adalah volumenya kecil. Volumenya kecil. Tapi kalau kita buat re-entry buy lepas momentum buy mengikut trend, itu tuan-tuan nak hentam ataupun nak menggunakan volume besar, terpulang. Retrace, up to you. Sila boleh kecil. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan, ada ketikanya bila dia buat retrace semua, dia jatuh memang cantik lah. Tetapi ada ketikanya bila dia jatuh, kita terlupa letak stop loss profit. Celik mata, dah sebatang terbang atas. Alamak, aku dah lost. Benda ni tuan-tuan, nak masuk saya boleh, tapi kena beringat. Jadi beringat bahawa tuan-tuan kena tahu kat mana dia akan silap. Itu sebab tuan-tuan, bagi sesiapa yang untuk gold ni, saya lebih suka untuk kita nak menunggu. Tetapi kalau tuan-tuan ada modal yang banyak, modal yang besar lah, tuan-tuan boleh ada lebih pada satu account. Mungkin ni cadangan. Account pertama tuan-tuan nak sell kan? Sampai kat sini MA50, sell ni tuan-tuan dah profit kan, letak stop loss profit. So candle akan bergerak kat bawah ni. Account kedua, tuan-tuan tunggu untuk buy saja. Jadi bermaksud sell pun tuan-tuan dapat, tunggu buy pun tuan-tuan dapat. Tetapi kalau tuan-tuan hanya ada satu account, nak yang terbaik, semua nak belasah, tuan-tuan silap bulan MC account tu. That's why bila kita trade, saya cadangkan tuan-tuan kena ada lebih daripada satu account. Berapa? 2, 3, terpulang. Yang penting lebih dari satu. Bila lebih dari satu tuan-tuan boleh fokus satu pair dengan menggunakan beberapa account. Jadi tuan-tuan boleh guna pelbagai cara. Ada sell dulu, ada buy kemudian, macam-macam tuan-tuan boleh buat. Jadi itu yang lebih best. Right? Itu untuk gold. InsyaAllah itu yang kita tunggu. Iaitu apa? Iaitu kita menunggu untuk re-entry buy di daily sebelum diterbang lebih jauh ke atas. Sebab kita dah nampak USD memang dalam keadaan lemah. Dan sebelum kita terlupa, ni indeks USD tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan nampak bahawa di daily, sekejap tuan-tuan, saya buka ni. Tuan-tuan tengok saya besar kan? Tuan-tuan boleh nampak jelas dekat daily ada MA50 keluar pada low BB, pada top BB. Betul. Di daily. Tuan-tuan, jika kalau ini berlaku di daily, bentuknya biasanya ditampil lagi besar di weekly adalah re-entry sell. Pergi kat weekly. Tuan-tuan nampak tak? Ni tempat re-entry sell. Nampak tak ada momentum? Momentum dah ada, momentum re-entry. Tuan-tuan, insya-Allah jauhlah dia nak terjun nanti. Jadi USD kita dah nampak sememangnya lemah. Kalau pergi monthly, lagilah jelas. Kenapa dah jelas tuan-tuan? Kita nampak bacaan momentum sell. Momentum sell ada re-entry sell. Nampak tak? Bila di monthly ada re-entry sell, apa berlaku di weekly? Tuan-tuan nampak tak MA50 keluar pada top BB? Itulah tanda dia. Benda ni berulang-ulang. That's why siapa nak faham ni, dia menggunakan multi time frame tuan-tuan. Yang saya jalankan, siapa yang trade ni nak faham multi time frame, cuba elakkan menggunakan phone dengan selalu. Sebab tuan-tuan kena tengok serentak multi time frame. Tuan-tuan kena tengok serentak untuk beberapa time frame. Jadi bila tengok serentak, bila guna phone, tukar ada pening kepala. Itu buat satu pair. Ada yang trade satu account, AU, GU, EU, semua dia nak trade. Kan pening. Jadi why not spend sedikit untuk dapatkan monitor yang lagi besar. Baik. Mungkin 20 inci, 25, whatever lah yang selesa. Tuan-tuan buka serentak 3 time frame. Contohnya lah macam-macam ni. Tuan-tuan buka 3 time frame, tuan-tuan tengok, dekat daily kita nampak ada re-entry sell. Dekat H4 kita nampak dah ada bentuk-bentuk zone-zone market lah, zone volume sell. Okey, kita menunggu untuk dia jatuh. Begitulah. Jadi tuan-tuan nampak serentak. Tapi kalau menggunakan phone saja, weekly macam ni.
daily macam ni, H4 macam ni. Tadi weekly macam mana? Buka weekly balik. Jadi dia tukar terbalik. Itu yang boleh menyebabkan kita mudah untuk membuat kesilapan. Jadi nak mahir, tengok serentak, perhatikan, kita ajar mata kita dan minda kita berfikir, okey, kalau serentak ni bentuk dia, nampak jelas, barulah mudah. Jadi apa yang saya boleh cadangkan adalah tuan-tuan spend sedikit untuk monitor yang besar, tengok serentak, ni dia yang sedang berlaku. Dan juga tuan-tuan kena kurangkan penggunaan phone bila nak tengok mati time frame. Nanti dia akan confuse. Jadi benda tu penting, dan latihan teruskan tuan-tuan sampai tuan-tuan faham. Sampai bila faham, saya pun tak tahu. Saya mengambil masa sekurang-kurang 3 tahun nak faham benda ni. Mungkin tuan-tuan boleh lagi cepat sebab dah ada orang kongsikan. Masa saya belajar tak ada orang kongsikan, jadi saya kena belajar seorang-seorang. Jadi kena usaha untuk akan dapat ni. So ada baki lagi 3 minit. Tadi pair apa tu? Ada satu pair mungkin satu pair yang saya boleh kongsikan. Satu pair Tadi saya ada nampak satu pair. Sekejap. Siapa tadi ni? Dia belah atas tadi. AU ke pasu kalau saya tadi? AU Okey tuan-tuan, last one. Kita masih 3 minit lagi. Masa kecemasan. Okey, kita pergi pada AUD USD. AU. Okey tuan-tuan. Okey. Kalau siapa tengok pasu, bentuk yang sama berulang-ulang. Kenapa? Okey, saya buka weekly. Okey tuan-tuan, saya buka weekly sebelah kiri, nampak uptrend. Saya buka daily, nampak uptrend. Tuan-tuan, bila saya buka H4, tuan-tuan nampak tak MA50 di luar low BB? Ini tandanya yang berlaku di daily ni adalah re-entry buy di daily. Tuan-tuan, sekarang ni market dia tak semudah macam dulu. Ketika saya belajar tuan-tuan, re-entry itu selalunya market setiap kali kalau re-entry itu memang dia touch low, dia touch 5-10 low macam ni, cantik. Tapi tengok ni, nampak tak candle ni yang naik ni? Adakah dia touch 5-10 langsung tak sentuh? Tapi adakah kita tak boleh entry? Boleh. Kita kena faham, market sentiasa, market dinamik. Tapi bagaimana kita menggunakan ilmu, bagaimana kita apply dalam market, kita nak faham. Tu sebab tuan-tuan, bila kita nampak macam ni, ini macam bukan entry buy. Kecilkan time frame tuan-tuan, pergi ke 4 jam. Bila tuan-tuan nampak di 4 jam ada macam arah Coco Cell, kemudian MA50 keluar pada low BB, inilah dia market dalam volume buy. Inilah dia. Dan yang akan validkan perjalanan ni adalah momentum buy di H1 dan buka H1. Tuan-tuan, adakah dah ada momentum buy di H1? Belum. Jadi sebarang entry awal masih berisiko. Hanya momentum buy di H1 yang akan validkan market dalam volume buy di H4 dan re-entry buy di daily. Memang dia lambat, tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan ada lebih pada satu account, tuan-tuan ada 2, account pertama tuan-tuan dah raya masuk dulu. Ada momentum buy di H1, account kedua jalan masuk. Kan itu lebih selamat. Kalau tuan-tuan ada satu account, tak tahu aku nak masuk awal ke nak masuk akhir, hati tu takut-takut, resah, was-was. Jadi nak menghilangkan tu, saya cadangkan minimum 2 account. Satu masuk awal, satu lagi relax. Kalau keluar momentum H1, aku masuk. Sebab bila ada momentum akan ada re-entry masuk. Jadi so bila ada momentum buy di H1, account pertama dah profit. Kan? Betul. Ketika berlaku, ketika katakan tak ada momentum buy di H1, tuan-tuan pegang account pertama. So kalau silap sekalipun, cut loss pada account pertama. Account kedua tak usik. Tapi bila ada momentum buy di H1, account pertama dah jalan, dah biru. Account kedua pula jalan. Jadi dua-dua akan jalan dalam keadaan biru, insya-Allah. So alhamdulillah, ngam-ngam 11.30. Agak terkejar-kejar, minta maaf. Dan bagi yang persoalan lain tu insya-Allah saya akan teruskan. Dan lately tuan-tuan, saya bila ada setup sebenarnya saya banyak meletakkan hint lah. Saya takkan cerita detail. Penat tuan-tuan, sebab detail hanya saya cerita dalam saya punya support group sajalah, yang saya dah war-warkan kat saya punya kat saya punya channel lah itu. Dah untuk bulan 1 saya dah tutup sebab saya buka dalam seminggu saya offer itu. Pun dah cukup. Dan situ saya cerita detail. Siapa tanya saya akan cerita detail lah. Saya akan banyak persoalan kat situ. Cuma dekat saya punya Facebook, Facebook saya, tuan-tuan di sini
Hazlan Hashim, ni nampak Remah Baby. Ni anak saya yang ke-6. Ke-6. Soon to be yang ke-7 insya-Allah. So di sini saya akan letakkan lah. Macam sekarang saya beritahu JJ ada yang dah buy. Saya letak hint lah. Sebenarnya tuan-tuan, situ ada setup sebenarnya. Situ ada setup Saya bagi hint. Dan cerita panjang memang tak larat lah. Saya dah tak larat nak menaik sebenarnya. Saya lebih pada bercakap. Bercakap je lah senang. Alright, terima kasih semua. InsyaAllah minggu depan, minggu yang kedua untuk tahun ni, 170 minggu 170 minggu depan. Yep. InsyaAllah kita berjumpa pada hari yang sama, di waktu yang sama. Setia bersama kami teguh di sisi anda. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa esok kita ada segmen fundamental. So, stay tune bersama dengan CTC. Teruskan sokongan anda dan saya mengharapkan perkongsian yang percuma ini dapat memberikan sedikit kefahaman kepada anda dan anda akan menjadi seorang trader yang konsisten dan murah rezeki. InsyaAllah. Saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Saya Boboy dan Cik Gulan. Bye-bye.